Okay, kita mulakan taklimat kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, hari ini kita akan mulakan taklimat berkenaan dengan ujian tilawah dan hafazan untuk UPKK. Jadi boleh nampak tak skrin yang saya yang dekat sini, boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okay, ini adalah saya akan bacakan berkenaan dengan pemarkahan bagi pemarkahan untuk bahagian tadarus dan tilawah Al-Quran iaitu kertas 1. Untuk bahagian A, kita ada tadarus. Okay, saya teruskan ni sambil-sambil ni saya akan admit untuk yang baru masuk. Sekarang dah 2.36. Jadi saya teruskan sajalah, boleh Boleh. Okay, boleh. Okay, untuk bahagian A iaitu bahagian tadarus, aspek yang akan dilihat adalah dari segi kelancaran dalam bacaan, kefasihan dalam bacaan, kemudian berkenaan dengan hukum tajwid. Okay, berkenaan dengan hukum tajwid di mana markah keseluruhan untuk bahagian tadarus adalah 35 markah. Okay, jadi untuk bahagian A 35 markah, setiap bahagian ada 10 markah dan hukum tajwid 15 markah. Okay, kita pergi kepada bahagian B iaitu bahagian tilawah. Yang akan dilihat adalah kelancaran dalam bacaan iaitu 10 markah juga. Okey, sama juga dapat menyempurnakan bacaan dengan fasa dan lancar, dapat menyempurnakan keseluruhan hukum tajwid dan menyamakan kadar mat dalam bacaan. Okey, yang kedua adalah kefasihan dalam bacaan iaitu 10 markah dan yang ketiga adalah hukum tajwid 15 markah dan keseluruhannya adalah 35 markah. Okey, kemudian kertas 2 pula merangkumi hafazan dan tafsir iaitu aspek yang dilihat adalah yang pertama dari segi kelancaran dalam bacaan. 2 markah penuh 2 dekat situ, dapat menghafaz sepenuhnya surah yang telah ditentukan dengan lancar, dapat menghafaz surah yang ditentukan dengan fasih dan dapat menyempurnakan hukum tajwid dan sebutan makhraj huruf. Aspek yang kedua adalah kefasihan dalam bacaan iaitu dapat memenuhi mana-mana 2 kriteria di atas. Dan yang ketiga adalah hukum tajwid, merangkumi 2 markah dan keseluruhan markah untuk bahagian 1 ni adalah 6 markah. Okey, untuk bahagian hafazan yang kedua, bahagian A, bahagian hafazan Al-Quran ni, untuk nombor 2, sama juga markah penuhnya adalah 6. Aspek yang dilihat seperti yang di atas ni. Okey, dia ada set soalan. Kemudian untuk dia sama juga dia ada 3 set. Dia akan bagi beberapa set soalan. Kemudian untuk bahagian hafazan yang nombor 3 ni ni sama juga. Aspek yang dilihat adalah tapi dekat bahagian hafazan Al-Quran yang nombor 3 ni, bahagian hukum tajwid dia merangkumi 4 markah. Jadi dekat situ dia ada 8 markah. Ini adalah markah untuk bahagian hafazan. Okay, sekarang kita tengok untuk bahagian B iaitu bahagian tafsir Quran. Okay, bahagian tafsir Quran tadi tengok. Ni semuanya merangkumi 10 markah. Okay, kalau ada soalan lepas ni tanya saya habiskan dulu untuk bahagian skema pemarkahan ni. Okay. Seperti yang dilihat dekat sini, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 merangkumi 70 markah dan kertas 2 ni bahagian hafazan dia ada 30 markah. Jadi digabungkan merangkumi 70 markah, merangkumi 100 markah.
Okey, ini berkenaan dengan bahagian hafazan dan tadarus Quran. Okey, sekejap. Nice. Ha? Okey, sekejap saya nak, ada lagi yang saya nak buka dekat sini. Sekejap. Apa live ha? Live ha? Okey. Okey, ini adalah boleh nampak kat situ kan? Clear tak? Ke tak jelas? Nampak. Nampak Nampak. Jadi dekat sini ujian penilaian kelas kafah atau ujian lisan kertas 1, ini yang saya sebutkan tadi skema pemarkahan dia. Dalam satu set soalan ada 2 bahagian merangkumi bahagian A dan bahagian B. Bahagian A soalan tadarus dipetik daripada ayat daripada surah yang tertentu. Bahagian B pun sama, soalan tilawah bacaan kepada surah hafazan. Itu kertas 1. Kertas 2 adalah hafazan dan tafsir. Satu set soalan ada 2 bahagian juga, bahagian A dan bahagian B. Okey, surah hafazan, baca surah dan ulang. Ini adalah nanti ustazah yang akan tanyakan kepada awak surah-surah mana yang awak akan dapat nanti. Okey, ini adalah gambaran kepada kertas 1 dan kertas 2 untuk bahagian ujian lisan untuk Al-Quran. Okey. Okey, sekarang saya pergi kepada surah hafazan pula. Okey, sekejap. Okey, yang ini. Okey, nota surah hafazan untuk UPKK. Ni nampak kan? Tak boleh nak besar pula. Okey. Okey, ni nota surah hafazan untuk UPKK. Bilangan surah yang untuk dihafal ada 18 buah surah. Okey, apa lagi yang nak kena hafal? Contoh kalau untuk surah hafazan ni, selain dia suruh baca surah, dia akan suruh dia akan juga ditanya tempat turun ayat ataupun surah tersebut, tema ataupun maksud surah, kemudian maksud perkataan. Soalan bertanya satu perkataan yang 1 hingga 3 perkataan yang daripada surah yang disoal, kemudian pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat ni maksudnya pengajaran daripada surah ataupun hafal dan ingatkan sekurang-kurangnya 3 pengajaran lah untuk setiap surah. Maksudnya bila kita hafal surah tu, okey, awak kena hafal juga maklumat-maklumat lain seperti tempat turun ayat ataupun surah, tema ataupun maksud surah, maksud perkataan serta pengajaran ayat. Okey, ini adalah aspek yang boleh dilihatlah untuk persediaan bagi hafazan UPKK. Ustazah, Yes. ada soalan. Ya, Izzat. Bilangan 18 buah surah ya juz amma kah? Okey, 8 buah surah yang akan lepas tu Ustazah Wan akan bagi tahu surah apa yang awak kena hafal. Boleh? Sekejap lagi Okey, Ustazah Wan yang akan bagi tahu nanti lepas ni Okey, jap. Okey. Sekejap ya. Okey, jap. Ada satu lagi yang saya nak tunjuk. Okey, tak boleh nak besar lah. Sekejap, boleh nak zoom. Alamak, kecil sangat. Nampak tak? Tak nampak Nampak. Nampak Nampak. Tak nampak? Nampak, kecil gila tu lah. Kecil gila Kejap Oh, tau. comel gila. Kena ni comel lah macam tu. Sekejap Kena ni kecil gila. Okey, sekejap.
Okey, kami baca. Okey, untuk nota surah hafazan UPKK, saya pun macam mana nak besarkan tu. Sekejap. Siapa? Okey, Muallimah baca sekejap, okey. Nota surah hafazan, nama surah dan bilangan ayat, kemudian tempat turun. Contoh ni sebagai persediaan lah. Ini contohnya surah Al-Qad. Kalau surah Al-Qad, nama surah dan bilangan ayat dia, Al-Qad ayat ada 5 ayat. Kemudian tempat turun ayat dan surah, okey, tempat turun dia Makkah. Ayat Makiyah. Kemudian tema dan maksud, apa tema dan maksud untuk surah Al-Qad? Okay, contohnya kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian maksud perkataan. Tadi kan awak dah hafal, mesti secara automatik awak boleh ingat ayat tu maksud dia apa. Okay, contohnya dekat sini dia bagi, dalam surah Al-Qad tadi dia bagi 3 perkataan kan. Contohnya al-khair, lebih baik, syahrul bulan, salam sejahtera. Ini untuk contoh dia lah maksud perkataan dalam ayat dalam surah tersebut. Kemudian pengajaran. Kalau kita setiap surah yang kita belajar mengandungi pengajaran ayat. Jadi awak hafal sekurang-kurangnya 3 pengajaran untuk ujian penilaian ni nanti. Contoh kalau surah Al-Qad ni, perbanyakkan ibadah di malam Lailatul Qadar, sentiasa beramal soleh, berdoa supaya bertemu malam Lailatul Qadar. Ini adalah, kalau pengajaran adalah sesuatu yang positif. Okay, ini contohlah Okay, untuk saya teruskan dulu dengan surah-surah yang perlu dihafal untuk UPKK ni. Saya serahkan dulu dengan Ustazah Wan. Lepas selesai ni nanti baru boleh kemukakan soalan. Okey? Okey, Ustazah Wan, saya serahkan dengan Ustazah Wan untuk teruskan dengan surah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Ain. Boleh dengar suara Ustazah tak? Boleh. Okey, sebenarnya untuk surah hafazan ni, insya-Allah nanti Ustazah akan bagi nota lah untuk memudahkan kamu hafal. Okey, ada 18 buah surah tadi yang tanya nak. Ada apa surah-surah tersebut? Okey, surah tersebut yang pertama, boleh salin lah. Tapi nanti insya-Allah Ustazah akan bagi nota juga. Dan macam yang Ustazah Ain present yang kamu tak nampak tadi nak. Yang kecil aja, yang last di zoom oleh Ustazah Ain ya. Kelak nota tersebut sebenarnya ada sekali akan diberi dengan kamu lah. Jadi boleh hafal. Cuma yang Ustazah akan bagi nota tersebut nanti, dia dalam tulisan Jawi. Yang Ustazah Ain bagi tu dalam Rumi. Ya? Yang Ustazah bagi dalam Jawi. Nanti kamu, benda yang sama sebenarnya dalam tu. Macam tema, ditanya tentang tema, tentang apa tu panggil pengajaran dalam surah-surah tersebut. Okey, jangan risau, nota akan diberikan lepas ni. Okey, surah yang pertama, surah 18 surah tersebut adalah yang pertama surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr kan? Surah Al-Qadr, kemudian surah Al-Bayyinah. Okey, surah Al-Bayyinah. Okay, yang ketiga adalah surah Al-Zalzalah. Okay, yang keempat surah Al-Adiyat. Yang kelima surah Al-Qari'ah. Yang keenam surah At-Takathur. Yang ketujuh surah Al-As. Yang ke-8 surah Al-Humazah. Okay, yang ke-9 surah Al-Fil. Surah yang ke-10, surah Quraisy. Surah yang ke-11, surah Al-Ma'un. Yang ke-12, surah Al-Kautsar. 13, Al-Kafirun. 14, surah An-Nasru. An-Nasr, okay? Yang ke-15, surah Al-Masad. Okay? Kemudian yang ke-16, surah Al-Ikhlas. 17 Al-Falaq dan 18 surah An-Nas. Ada Ustazah Ain dah hantar ya. Okey, ada 18. Okey, Ustazah Ain ada dah type dalam dekat message ya, sebab ada yang nanya slow-slow nak. Okey, ada Ustazah Ain dah type ya. Okey, maksudnya
18 surah tersebut akan ditanya, awak kena standby lah. Sikit-sikit. Sebab nanti kan dalam, tadi Ustazah Ain dah ada sebut, okay, akan ada, untuk hafazan tadi, akan ada 3 surah kan. Ada 3 surah yang akan kamu ditanya. Okay, maksudnya daripada 3 surah tersebut, okay, akan markah dia 6, 6, 8. 6, 6, 8. Okay, jelas jadi untuk bahagian surah hafazan tersebut, dari 18 surah ini, kamu akan dicabut undi lah. Surah tersebut kamu akan cabut. Okay, akan dapat 3 surah. Perlu hafal 3 surah depan Ustazah. Dan Ustazah akan tanya, apa benda yang akan Ustazah tanya, macam yang Ustazah Ain paparkan sekarang. Okay, akan tanya apa? Okay, berapa bilangan ayat surah tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, tema. Yang kedua, kalau ikut yang Ustazah Ain letak tempat turun kan. Okay. Tempat turun surah tersebut. Dekat mana? Dekat Mekah ke dekat Madinah? Sebab dia dua tu je. Antara Mekah ataupun Madinah. Kalau kamu tengok surah tersebut, tengok dalam Quran, kalau dia tulis surah tersebut adalah surah Makiyah, maksudnya surah tersebut turun di Mekah. Kalau surah tersebut dia kata surah Madaniyah, maka surah tersebut turun di Madinah. Okey. Jelas Kemudian soalan yang ketiga, dia akan tanya apa maksud surah. Okey. Maksud surah, contohnya macam surah Al-Qadr, dia kata kemuliaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan? Okey, jadi kena jawablah. Okey, berkaitan, kalau kamu jawab berkaitan dengan malam Lailatul Qadar pun dah ada markah. Okey. Untuk maksud surah. Kemudian dia akan tanya juga perkataan dalam surah tersebut. Okey, contohnya yang Ustazah Ain kata tadi, ataupun yang ada kat depan sekarang yang Ustazah Ain paparkan. Khair ke, syahrun ke, salamun ke, perkataan-perkataan yang ada dalam surah Al-Qadr. Kemudian yang terakhir sekali adalah pengajaran daripada surah tersebut, pengajaran ayat dia. Okey. Pengajaran tu sekurang-kurangnya kamu boleh bagi 2 pengajaran pun dah okey. Dah boleh dah. Dah boleh diterima. Okey. Jangan risau. Yang ini nota akan dibekalkan dengan kamu. Jadi untuk hafazan surah ini, dia akan mula ditanya kepada kamu dalam bulan 9 kan. Jadi sekarang InsyaAllah sekejap lagi kita akan kongsikan nota. Habis lepas taklimat ni akan diberi nota dengan kamu. Jadi kamu boleh bersedia hafal dari sekarang surah-surah tersebut, hafaz, tengok erti dia juga. Kemudian tengok maklumat-maklumat yang perlu. Dalam nota ada disediakan semua. Okey, cuma kena rajin je lah. Dan sebenarnya surah-surah tersebut adalah surah-surah hafazan kamu dalam kelas ni. Dah belajar dah daripada darjah 1 sampai darjah 6, kamu ada kena hafal surah-surah kan? Dan surah-surah hafazan ini adalah surah yang kamu dah belajar dalam kelas. Waktu pagi, waktu persekolahan pagi. Okay, kena ingat balik lah. Okay, itu saja yang Ustazah kongsikan. Ada nak tanya, boleh kemukakan persoalan. Okay, InsyaAllah Ustazah Ain dan Ustazah dan mungkin boleh dibantu oleh Ustazah-Ustazah lain lah. Ustazah Kafah lain yang boleh bantu jawab persoalan yang kamu nak tanya. Okay, wallahualam. Boleh bertanya lah soalan. Ada nak tanya kah? Ada persoalan? Semua jelas ke? Semua senyap dan ni mesti semua dah terang jelas nak? Jelas. Jelas. Bagus. Okey. Tak ada soalan Ustazah serahkan dengan Ustazah Ain lah untuk handlekan yang apa soalan kalau ada. Okey, wallahualam. Okey, berkenaan dengan surah hafazan tadi. Sekejap, kenapa?
Okey, berkenaan dengan surah Al-Fazan. Semua dah clear Dah. Dah clear. Okey, ada soalan lain? Dah. Apa? Ada. Okey, alhamdulillah kalau clear. Untuk ujian bertulis pula. Okey, untuk ujian bertulis kita akan pada jadual yang sekejap ada yang baru masuk. Okey, untuk ujian bertulis seperti pada jadual UPKK akan berlangsung pada bulan 9 kalau tak silap, betul tak? Betul. Betul Ada yang dah tengok ke belum tengok lagi? Dah. Dah tengok Okey. Jadi kemungkinan bulan 9 nanti kita akan bersemuka. Jadi kemungkinan lah kita tunggu juga keputusan. Sekiranya tidak apa-apa, mungkin UPKK akan ujian UPKK akan secara bersemuka lah. Okey. Untuk soalan penilaian bagi hafazan dan tilawah, soalannya adalah daripada pihak JAKIM, bukannya daripada pihak sekolah. Jadi kita akan menunggu soalan daripada pihak JAKIM lah. Jadi untuk giliran penilaian ni pun akan kita tetapkan seperti PCHI dan amali solat yang telah kita bincangkan semalam. Itu sajalah yang saya nak tekankan. Jadi sekiranya ada apa-apa yang tak jelas boleh kemukakan sekarang. Assalamualaikum Ustazah. Okey, waalaikumsalam. Okey, boleh, nak tanya yang nota tadi tu adakah dalam bentuk soft copy? Nota yang Ustazah Wan bagi tahu tadi, adakah dibekalkan dalam bentuk soft copy ataupun hard copy yang kita ambil? Ya, insyaAllah dalam soft copy Puan. Okey, terima kasih. Okey, sekiranya ada nota dalam bentuk hard copy, jadi ustazah akan maklumkanlah dalam setiap kelas anak-anak. Boleh? Okey, terima kasih. Ya, sama. Ada soalan lain? Sudah. Okey. Ada soalannya daripada Ustazah Nina. Okey, minggu depan merupakan cuti sekolah kan. Jadi ada sesetengah guru bertanya sekiranya, sekejap ada gangguan. Okey, Ustazah Nina tanya sekiranya minggu depan boleh buat penilaian dalam cuti sekolah. Jadi saya ambil kesempatan dekat sini untuk bertanya dengan ibu bapa, sekiranya para guru ingin membuat penilaian anak-anak dalam tempoh cuti sekolah minggu hadapan, adakah ibu bapa bersetuju? Boleh bagi respon supaya guru-guru boleh aturkan masa untuk buat penilaian mengikut kesesuaian masa anak-anak ataupun ibu bapa lah. Setuju. Setuju Okey. Yang lain ibu bapa lain pun setuju kan? Kalau ada bantahan boleh bagi tahu sekarang. Kalau setuju semua alhamdulillah. Setuju. Setuju. Okey, jadi setuju. Assalamualaikum. Saya rasa ada budak-budak murid yang belum bersedia. Jadi apa kata bagi dia masa sedikit untuk waktu sekolah, cuti sekolah minggu depan untuk mereka lebih menghafal untuk menjawab yang peradaban, semua soalan yang dikeluarkan untuk UPKK lah, untuk memastikan mereka mendapat markah yang lebih baik. Sebab sekarang ni kan busy dengan PDPR. Jadi siapa yang dah bersedia, okey boleh buat. Siapa yang belum bersedia boleh bagi masa sedikit lah mengikut preparation dia orang lah. Boleh begitu? Ya, boleh Puan. Okey, sebab tu penilaian ataupun giliran untuk murid-murid
setiap ustazah akan tanya dulu, dalam setiap kelas kan ustazah akan tanya dulu siapa yang dah bersedia kita boleh teruskan. Sekiranya belum bersedia kita tak paksa. Dalam cuti sekolah masih boleh untuk ulang kaji. Okay, saya minta maaf ada gangguan daripada anak-anak. Okay, saya teruskan. Okay, berkenaan dengan penilaian tadi. Okay, untuk cuti sekolah, mungkin ada sesetengah guru yang nak buat sebab masih ada beberapa yang belum settle kan. Jadi, pihak guru akan bertanya dululah dengan anak-anak bila masa yang sesuai untuk buat penilaian pada masa cuti sekolah, dan sekiranya anak-anak bersedia kita teruskan. Sekiranya anak-anak belum bersedia, boleh ambil masa dululah untuk buat ulang kaji, tak ada masalah. Lagipun untuk PCHI dengan amali solat, mungkin sebab itu maklumat umum, mungkin pengetahuan umum, mungkin ramai anak-anak yang memang dah tahu terutama berkenaan dengan amali solat kan. Jadi tak ada masalah kalau nak diteruskan. Kalau masih ada lagi yang nak buat ulang kaji, tak ada masalah, boleh. Okey? Ada apa-apa lagi? Okay, tak ada soalan lain Clear? Tiada Tidak. Okey. Sudah. Hari ni kehadiran hanya 52 orang, lebih kurang daripada semalam. So sekiranya ada persoalan lain nanti boleh tanya dengan guru-guru di dalam grup Kafa lah. Dan saya dimaklumkan ada kelas yang tidak memberi respon untuk soalan yang guru Kafa bagi tahu. Maksudnya ustazah ada tanya bila siapa-siapa yang available untuk tarikh apa semua, ada yang tak respon. Contohnya dalam grup kelas tu ada 23 orang tapi hanya 10 orang sahaja yang respon. Jadi saya mohon supaya anak-anak tengok selalu grup Kafa masing-masing dan tolong bagi respon dengan apa yang ustaz dan ustazah tanya sebab pentinglah untuk awak, terutama yang tahun 5 dengan tahun 6 ni. Awak lah. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, slide yang berkenaan dengan penilaian setiap tajuk. Slide yang saya share tadi ke puan? Yang berkenaan dengan markah tu ke? Skema pemarkahan Okey, nanti saya okey. Okey, boleh. Yang lain? Tak ada lagi Kalau tak ada lagi, kita akan tangguhkan taklimat kita hari ini. Okey, tak ada lagi lah. Okey, terima kasih di atas kehadiran semua. Saya akan bagi link untuk kehadiran taklimat hari ini di dalam grup Kafa dan tolong isi Okey, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan membaca surah Wal-As dan tasbih Farah. Terima kasih untuk yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.